أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz boleh dengar suara saya, Ustaz? Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala panjangkan umur lagi kita semua. Ustaz, saya nak tanya para penonton kita dulu, macam mana sahabat-sahabat yang dah online sekarang boleh dengar suara kami dengan jelas ataupun tidak, boleh tengok gambar dengan jelas ataupun tidak. Kalau jelas, tolong tulis vaksin jiwa. Ni kita vaksin lagi ni. Vaksin jiwa. Saya nak pastikan dulu sahabat-sahabat yang sedang menonton dapat dengar dengan jelas, dapat lihat dengan jelas. Tulis di ruangan komen vaksin jiwa. Terima kasih Kak Aslina. Tulis vaksin jiwa. Masya Allah. Mana lagi ni baru seorang tulis. Kita nak vaksin ni. Muhammad Ruhaizi Riyadzi. Vaksin jiwa. Okey, alhamdulillah ramai dah tulis tu. Okey, kemudian maknanya dah boleh dengar. Sekarang dah boleh dengar. Yang kedua, kita panjang-panjangkan majlis ilmu kita ni supaya sama-sama dapat berkongsi pahala. Tolong tekan butang share sekarang. Siapa yang dah tekan butang share, tulis pula di ruangan komen dan share. Ustaz, saya minta maaf dah Ustaz. Kita cara online ni memang ginilah, nak minta sahabat-sahabat kita share supaya
apa yang dikongsi oleh Al-Fadhil Tuanku Pasir Gudang kita, manfaatnya tersebar luas. Jadi terima kasih Nadia Camelia ni, rasanya tadi Pasir Gudang ditulis. Adin Nordin, terima kasih dan share. Nur Aini dan share. Rashid Senin, vaksin jiwa dan share. Alhamdulillah. Oh ni lagi advance. Dia tag kawan-kawan pula. Terima kasih teacher. Dia tag kawan-kawan, panggil ajak bersama. Okey. Kenapa kita pilih tajuk vaksin jiwa? Yang pertama, sebab sekarang musim orang bercakap hal vaksin. Yang kedua, sebab sekarang suasana yang mencabar, kita perlu kekuatan jiwa. Adanya kita dengar kes-kes perceraian, Allahu Akbar. Kes keganasan rumah tangga, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan orang kat kedai, keadaan stres, jiwa stres. Dan yang paling menggerunkan kita seminggu dua ni, kes bunuh diri dah pula. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi sahabat-sahabat yang bersama, kalau ada soalan nak tanya, boleh tulis di ruangan komen nanti. Jadi kita mulakan dulu, Al-Fadhil Tuanku Pasir Gudang, untuk mulakan perbincangan kita ini berkait dengan vaksin jiwa. Fadhal mashkurah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang dimuliakan Tuan Syed Nur Hisham dan juga Puan Siti serta Tuan Jazli selaku penaja kepada ataupun yang menyediakan pentas dakwah kita pada pagi ini, serta para muslimin, para muslimat, para pendengar, para penonton yang setia dengan program kita setiap pagi Ahad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebahagian daripada pemberat timbangan kita pada hari akhirat kelak. Menjadi amal soleh, ketaatan, bahkan menjadi hujah di hadapan Allah SWT. Jadi pada pagi ini kita akan membicarakan tentang vaksin jiwa. Bila disebut vaksin jiwa, kerana kita nak merawat jiwa, nak ada suatu antibody prevention yang akan mempertahankan jiwa kita daripada sebarang serangan, penyakit-penyakit dan perkara yang boleh membinasakannya. Sebab kita tahu manusia bila sebut perkataan jiwa, ialah unsur dalam terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan kita lihat bagaimana laporan daripada WHO, World Health Organization, menceritakan hampir 1/3 penduduk dunia mengalami sakit jiwa. Sama ada sakit jiwa yang bersifat keresahan, tension, stres dan sebagainya. Bahkan inilah punca kepada meningkatnya kadar bunuh diri dan meningkatnya kadar sakit jiwa dan juga meningkatnya kadar amukan di seluruh dunia. Bahkan kita lihat bagaimana kadang-kadang jumlah kadar bunuh diri lebih tinggi daripada kematian COVID itu sendiri. Ya Allah. Misalnya dicatatkan di Jepun tahun lepas, kadar kematian di Jepun akibat sakit jiwa lebih tinggi daripada kadar kematian COVID sepanjang tahun. Ini kalau kita cerita tahun lepas punya statistik, iaitu pada 2020. Punya orang Jepun mati. Ini sebahagian daripada negara yang mengalami tekanan-tekanan yang tinggi dalam dunia. Jepun, Korea Selatan dan juga negara-negara maju yang lain, Taiwan, Hong Kong, kebanyakan negara yang memang berstatus ekonominya mantap, hebat. Dan kata lain, semuanya tersedia dan tersiap. Dan juga kerajaan yang amat suportif kepada rakyat, amat membantu rakyat. Tapi ini tidak menyebabkan kurangnya kadar kematian disebabkan
kita katakan tekanan jiwa yang begitu dahsyat yang menjadi kebimbangan di seluruh dunia. Contoh, saya ambil contoh mudah Jepun lah, sebab kita Jepun ni hebat. Kita ambil contoh pada tahun 2016, dari sudut statistik kematian di Jepun, daripada 100,000 orang, 18.5% disebabkan bunuh diri. Artinya dalam 100,000 penduduk Jepun, 18.5 cenderung membunuh diri dan memang bunuh diri. Ini satu jumlah yang besar, artinya hampir 20%. Daripada berapa? Daripada 100,000 rakyat, Jepun, ini nisbah dia, 18.5% bunuh diri. Allahu Akbar. Berarti hampir 20% kalau kita ambil kadar terdekat. 1/5 daripada penduduk Jepun. Bahkan bila buat satu survey, ditanya keinginan membunuh diri itu lebih tinggi dalam kebanyakan negara-negara tersebut atau negara maju. Kalau kita buat survey misalnya, kita tanyalah orang kat Malaysia lah sebagai contoh, awak ada tak rasa nak bunuh diri? Saya rasa jawapannya mungkin mengejutkan kita, kerana kebanyakannya punya kecenderungan itu. Sebab itu kalau kita bercakap pun tuan Syed, kadang-kadang kita kata baik mati kalau macam ini. Allahu Akbar. Aku ni kau tak fikir dosa, pahala dosa aku bunuh diri. Ayat-ayat itu menjadi ayat yang dah jadi biasa. Anak ugut bunuh diri, bini ugut bunuh diri, suami pun sama. Dan lain-lain keinginan untuk membunuh diri tadi. Baik, itu kita sebut secara data umum. Tapi kita nak cari penyelesaian agama, vaksin kita. Bila kita baca surah Yusuf AS, kita baca surah Yusuf pada ayat yang 86, bila Nabi Allah Yaqub berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu kesedihanku, segala kedukacitaanku hanya kepada Allah. Isu di sini tuan Zaid dan sidang penonton sekalian, bila seorang mengalami tawatur ataupun mengalami qalaq. Tawatur ni artinya keresahan diri, stres ataupun qalaq, kebimbangan. Dia tak tahu nak mengadu pada siapa. Itu satu. Yang kedua, dia mengadu pada orang yang salah. Dan yang ketiga, dia mengadu pada orang yang tak membantu. Artinya bila sebut 3 faktor, pertama dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Ini satu hal. Sebab bila kita ada masalah, tuan Syed, kita cenderung untuk mengadu. Mengadu kat Facebook, yang paling popular sekarang mengadu kat Facebook lah. Mengadu kat IG, mengadu dekat mana-mana media ataupun media sosial hari ni. Ada mengadu dalam grup WhatsApp. Tengah kita ceramah pun ada orang mengadu lagi. Tolonglah ustaz, saya ni kita kuliah ni ada orang masuk mengadu. Jadi pertama kita katakan manusia tak tahu nak mengadu siapa. Yang kedua, manusia salah tempat mengadu. Dia mengadu pada tempat yang salah. Yang ketiga, dia mengadu pada tempat yang tidak membantu, tidak supportive. Cuba mendengar, kemudian nanti ada orang buat story dalam IG dia, dalam FB dia. Ada seorang mengadu kat saya, dia kehilangan suami, anaknya lapang 10. Tapi orang tu cuma cerita, dia tak membantu apa. Dia tak bantu secara direct. Jadi sebab itu surah Yusuf ini seperti mukaddimah untuk tajuk kita, tuan Syed. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu hanya pada Allah. Jadi kita kena sedarkan umat Islam, bukan umat manusia. Bila kita ada masalah, mengadu pada Allah. Masalahnya ialah kita tidak berterus terang dengan Allah. Dan kita tak luahkan semua dengan Allah. Dan kita kata tak apa, ya Allah, kau dah tahu keadaanku, pandai-pandai lah kau selesaikan. Tak, bukan isu itu. Allah tahu. Even kita tak beritahu. Tetapi Allah nak melihat adab kita dengannya dan bagaimana kepercayaan kita pada Allah dan bagaimana kesungguhan. Sebab tuan Syed, bila kita mengadu kat orang, punya panjang berjela berjam-jam lamanya. Saya kadang-kadang bila orang mengadu masalah kat saya, tuan Syed, dia orang telefon sampai panas dengan saya ni, 2 jam, 3 jam. Saya kata, adakah dia ni akan mengadu pada Allah seperti itu? Ada orang mungkin bila dia mengadu, ustaz nak tanya sikit, mengadu mesej, begitu je lah. Ada orang telefon mungkin 3-4 minit. Ada orang dia telefon sampai berjam-jam. Saya tak salah dia telefon lah. Maksud saya ialah kalau begitu kita mengadu pada orang, sedangkan saya tak mampu selesaikan masalah. Paling kurang saya kata sabarlah. Macam mana, macam gitulah dunia ni, kena sabar banyak. Dia cakap berjam, saya jawab sepatah, sabar.
Berbanding kalaulah sekiranya kita hari ni benar-benar mengadu pada Allah. Bila kita mengadu pada Allah dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan tata caranya, dengan mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan saya tengok bila Rasulullah berdoa, Nabi doa ni sampai kat tangan sampai jatuh kain serban atas bahu dia. Abu Bakar letak balik. Dah lah ya Rasulullah, dah hebat, dah kesian dah tengok doa. Rasulullah di doa orang tengok kesian. Padahal dia Nabi SAW, kita doa orang tengok macam nak marah. Tangan pulang kita tak angkat. Doa ke apa? Kadang doa gini sambil gosok-gosok macam sejuk. Apa doa? Doa gini-gini. Ada mata liar gini. Doa. Jadi kita taklah kata haram, tapi dari satu sudut adab tadi tak kena lah. Baik, itu mukadimah kita tentang statistik dan bagaimana pembuka kunci dulu ialah belajar mengadu pada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan panjang lebar, dengan sebut semua, cerita semualah dari A sampai Z. Maka dengan cara itu insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Ustaz, doa Nabi Yaqub tadi untuk supaya sahabat-sahabat kita lebih faham maksud Ustaz, yang Ustaz nak kata permulaan perbincangan ini supaya kita kenal tempat mengadu, kita latih, kita biasakan mengadu pada Allah. Surah Yusuf ayat nombor berapa tadi Ustaz? 86. Jadi sahabat-sahabat tulis di ruangan komen. Vaksin jiwa. Surah Yusuf ayat 86. Ini di antara kita jumpa di awal ini, vaksin jiwa kita. Cuba tulis di ruangan komen, kemudian tag rakan-rakan kita seramai mungkin. Vaksin jiwa, surah Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Cuma Ustaz, kawan-kawan sahabat-sahabat kita, mungkin Ustaz boleh terang sikit, mendalam sikit tentang bathi wa huzni ila Allah dengan latar belakang keadaan Nabi Yaqub masa dia doa tu Ustaz. Supaya kita boleh kait dengan keadaan masing-masing. Dia masalah yang semakin dekat masalah dengan jiwa kita, semakin dekat masalah dengan kehidupan kita sebenar, semakin tekanannya tinggi. Dia masalah Nabi Allah Yaqub AS ialah masalah anak-anak dia. Bagi seorang ayah, tuan saya ayah, tak ada benda yang lebih mengusingkan kita daripada masalah anak-anak. Allahu Akbar. Sehingga kita menyediakan macam-macam untuk anak-anak. Saya percaya Tuan Syed kumpul esok hari ni pun untuk anak-anak, bukan untuk Tuan Syed. Tuan Syed dah terlebih makan dah, terlebih berat dah. Tapi kita fikir anak-anak. Saya pun hari ni kalau saya simpan duit, saya fikir anak-anak saya. Saya tak fikir saya. Sebab saya pun dah alhamdulillah dah okey dah. Tak ada apa benda saya nak fikir. Makan minum cukup. Nak kurangkan berat badan yang kita fikir ni. Bukan nak kurangkan. Duk fikir hari ni nak kurangkan makan, nak kurangkan gula, nak kurangkan lemak. Semua benda buat makan nak kurang belaka. Ya Allah. Berjalan pun nak kurang dah, tak larat nak berjalan macam dulu. Dulu boleh jalan-jalan. Sekarang jalan bolehlah sikit-sikit. Kerana kita makin tahu, semakin kita tua, kita akan makin lemah. Semakin kita tua, kita akan makin tidak mampu buat apa yang pernah kita buat zaman muda. Namun, tanggungjawab kita makin besar. Tanggungjawab kita makin berat. Kerana itu, Allah bekalkan kita dengan satu benda yang kita mampu buat walaupun kita tua, iaitu doa pada Allah. Benda yang kita buat walaupun kita dah tua, walau gigi tak ada, walau gusi dah longgak, gusi pun dah renyuk misalnya, kita mampu. Jadi Nabi Allah Yusuf Yaqub AS amat sedih kerana masalah anak dia dan anak bergaduh dengan anak. Tak saya bayangkan kalau anak kita dah fikir pening dah anak. Lepas tu anak bergaduh dengan anak kita. Anak-anak bergaduh. Allah kata. Lepas tu gaduh pula sampai peringkat nak membunuh. Itu yang dibuat pada Nabi Yusuf. Dibunuhnya. Cuba membunuh walaupun dibuang dalam perigi. Itu macam membunuh lah tu. Bagaimana Nabi Allah Yaqub dah menangis sampai buta matanya. Wabiyatan ainah, buta mata. Sebab saya ingat kalau masalah tu hal orang lain kita sedih tapi dia tak kena kita direct. Masalah yang paling dekat dengan hati kita anak-anak. Kalau orang tak ada anak, masalah suami lah. Sebab tu kita kena ada orang mungkin dia jawatan tinggi pengarah lah, ibu menteri. Tapi kalau isteri dia ada masalah, sakit atau sebagainya, itulah yang jadi tension.
Atau suami dia ada masalah. Ada perempuan dia mungkin berjawatan besar, tapi suami dia ada masalah. Dia tak akan tenang. Bukan dia akan bersetuju saya untuk kata masalah ni lah paling besar sekali Ustaz, masalah suami. Sebab itu masalah menjadi besar bergantung pada dekatnya dia dengan kita dan sayangnya kita pada dia. Lagi dia dekat, lagi kita sayang, masalah tu jadi besar. Walaupun setengah orang menganggap kecil, tapi itu masalah yang paling besar. Atau kita pernah dengar pemimpin dunia, kerana masalah anak-anak dia boleh jadi tension. Allah. Dia boleh takbir negara ni, dunia, tapi anak dia masalah. Allah. Kita dengar seorang ketua polis, dia okey, dia boleh tangkap penjenayah, even tembak penjenayah. Tiba anak dia jadi penjenayah sendiri. Itu susah dia. Ya Allah. Selama ni kalau dia tembak penjenayah, dia tak fikir panjang. Pengalaman saya bercakap dengan seorang doktor lah. Alhamdulillah lah. Kita ramai sahabat-sahabat doktor-doktor ni yang rajin ke kuliah. Dulu saya ingat doktor ni memang sibuk, memanjang. Tapi sebahagian doktor insya-Allah dia pandai membagikan masa, dia boleh pergi kuliah, dia boleh bertalapi di banyak tempat lah. Saya bukan rujuk pada tempat saya di Pasir Gudang, bahkan saya ingat banyak tempat. Ada seorang hamba Allah, doktor lah, saya duduk bersembang dengan dia. Berapa orang doktor? Dia Ustaz, selama ni Ustaz, kita je doktor ni, kalau anak orang sakit ni cocok gitu Ustaz. Kita tak fikir banyak, tiba-tiba anak saya sakit. Allah. Kalau bila anak saya sakit Ustaz, saya bawa ke hospital besar. Dia doktor pakar bawa. Bini saya pun doktor, saya doktor, bini saya doktor. Kita tak boleh buat apa anak kita ni, hantar hospital. Waktu tu lah kita rasa macam mana perasaan sakit sebenarnya. Jadi lain dia kata. Sebab anak, walau selama ni dia doktor, dia cocok gitu. Dia orang biasa. Even dia tengok kematian setiap hari. Tapi bila anak dia cerita lain. Ada seorang hamba Allah juga, seorang doktor pakar bius, saya sembang dengan dia. Kata Ustaz, saya sama ni bius-bius ni, saya tak sangatlah, tak ada rasa macam sedih. Tiba saya terpaksa bius ustaz saya. Ni ustaz. Dia punya takut, bimbang, takut nanti tak sedar. Selama ni bius insya-Allah sedar lah. Ni bimbang. Kita Ustaz tak sama Ustaz. Kalau orang yang kita sayang, kita buat kerja dengan orang yang kita cuma kenal. Tugas. Itu saya nak maksudkan bila berkait dengan orang dekat kita, masalah jadi besar. Tuan saya dulu merawat lah penyakit. Tapi bila yang sakit tu mak saya. Maka saya nak merawat tu tekanannya lebih tinggi. Kita dah biasa rawat orang. Macam-macam penyakit ni, alhamdulillah kita boleh rawat. Ya, sembuhan tu pada Allah lah. Tapi bila keluarga terdekat kita, mak kita kena, ya Allah, tekanan untuk merawat lain. Dia rasa lain. Di situ kita tahu bahawa masalah itu besar tuan saya bila dia dekat dengan kita. Jadi kerana itu bila cerita kisah Nabi Yaqub, kenapa datang ibadat ini? Sebab masalah anak. Saya yakin, saya percaya semua pendengar di luar, kalau dia ada masalah tempat kerja dan sebagainya, tidak seberat masalah anak-anak ni. Anak derhaka, anak lari dari rumah, anak jadi bosia, jadi bojan, anak jadi perompak, anak penagih dada. Allah, tengok ibu-ibu yang anak dia penagih dada, nangis kering air mata. Tak tahu dah nak buat apa setiap kali doa. Demikian masalah. Jadi itulah maksud kenapa doa Nabi Yaqub yang di-highlightkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ini. Yang berkesudahan bagaimana Allah Ta'ala mengangkat musibah dan masalah tersebut. Allahu'alam. Ashku bathi wa huzni ilallah. Dulu Ustaz, masa saya di Yaman dulu, dia orang ceritakan almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan. Dr. Abdul Karim Zaidan, dia lari ke Yaman dan dia jadi pensyarah di Yaman. Dan dia ceritakan, tersebar cerita bahawa anak dia dibunuh di Iraq. Anak dia dibunuh di Iraq, dia tak sempat nak selamatkan anak dia. Dr. Abdul Karim Zaidan ni lari ke Yaman. Jadi adalah dalam kelas pelajar tanya dia, Dr. Abdul Karim, betul ke kami dapat tahu anak kamu di Iraq sana? Sebab dia asal, untuk maklumat sahabat penonton, Abdul Karim Zaidan ni dia asal orang Iraq zaman Saddam Hussein dulu. Jadi dia antara ulama yang nak dibunuh. Dia pun lari ke Yaman. Orang tanya dia, Ustaz, Doktor, betul ke kami dengar berita anak kamu dibunuh di Iraq sana? Dia jawab apa, Ustaz? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
Ulama dia jawab dengan ayat ni, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Allahu akbar. Ini para ulama kita, mereka dengan ayat Quran, mereka menjiwai. Ustaz, kita faham doa yang Ustaz kongsi ni adalah doa Nabi Yaqub. Boleh tak kita nak amal doa ni? Maknanya kalau ada di kalangan penonton kita, mungkin anak dia sakit teruk sekarang, mungkin anak dia positif COVID, mungkin anak dia ada buat hal, tak semayang ke, isak dadah ke, ataupun mungkin dia ada masalah-masalah lain, Ustaz. Boleh tak dia amal doa ni? Macam mana cara amal? Semua amalan ataupun doa-doa dalam Al-Quran yang Allah rakamkan ucapan para Nabi, doa para Nabi, semuanya ini namanya doa ma'thur yang sunat kita amalkan. Even kalau kita tak ada apa-apa masalah pun, kita disunatkan beramal dengan doa ini supaya menjadi satu persiapan. Umpama Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana afir alaina sabra, dan lain-lain doa yang dalam Quran. Tawassalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita taklah tunggu kita dalam situasi itu baru kita baca. Tapi kita sudah jadikan ia wirid kita, amalan kita, dan menjadi salah satu daripada kebiasaan kita. Supaya tak kekok kita berdoa dengan doa ini bila sampai waktunya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Masya-Allah. Kenali Allah waktu senang, Allah tak lupakan kamu waktu susah. Seorang bila dah biasa doa macam ni dalam keadaan biasa, waktu dalam keadaan dia memang perlu doa demikian, dia akan rasa lebih kesannya. Dia macam gini tuan saya, kita dah berlatih silat dulu sebelum kita bersilat dengan orang. Dah berlatih dah cari stamina, joggingnya sekian-sekian. Tumbukan kita dah belajar tumbuk dinding, tumbuk tiang, tumbuk pokok, tumbuk semualah. Pokok nangka, pokok getah, pokok pisang, semua pokok kita tumbuk. Di situlah kita latih untuk tumbuk orang pada waktunya. Sama juga doa semua, doa ni, doa tu semua. Sampai waktunya kita akan doa dengan doa tersebut. Maka ia akan lebih berkesan. Jadi semua disunatkan. Dan cara amalannya dah biasa kita doa dengan menghadirkan jiwa, dengan merasa rendah diri, dengan meletakkan keyakinan pada Allah dan wasangka baik pada Allah, maka Allah pasti melepaskannya. Allahu a'lam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ustaz, tadi di awal tadi masa Ustaz sebut tentang statistik, 18.5% daripada 100,000 rakyat Jepun terlibat dengan bunuh diri. Bahkan dia orang ada keinginan nak bunuh diri. Ustaz, orang kita selalu berbangga, selalu puji Jepun ni. Jepun maju, Jepun berdisplay, Jepun boleh bangkit selepas peristiwa Hiroshima, Nagasaki dulu. Hebat Jepun, Jepun bersih, Jepun sistematik. Rupa-rupanya statistik adalah bukti. Numbers, maknanya ini statistik bukti. Apa dia orang ni jadi terlibat dengan bunuh diri pula? Okay, kita kebanyakan kita sebab melihat masalah faktor bunuh diri ni sebab tak ada duit. Jadi kita nampak Jepun ni banyak duit. Kita ingat tak adalah bunuh diri. Sebab kebanyakan cerita kat Malaysia ataupun keadaan bunuh diri di Sri Lanka, di India, di Mesir berkait dengan duit. Orang tak ada duit, kos sara hidup tinggi, hutang banyak, terjun kondo, terjun apartmen. Dan itu yang kita dengar beberapa hari ni bila cerita keadaan bunuh diri, lalu orang kaitkan dengan masalah ekonomi. Sedangkan ekonomi bukanlah satu-satu masalah tentang sebab bunuh diri. Kan kita dapati selebriti Hollywood sebagai contoh yang terkenal, yang kita boleh Google dan kita boleh tengok dalam YouTube, selebriti yang membunuh diri, ahli gusti, WWE, WWF yang membunuh diri, jumlah mereka yang bunuh diri, dan penyanyi-penyanyi termasuklah Michael Jackson disebut dia makan buat tidur yang melampau sehingga membawa kepada kematian dia. Dan juga lain-lain cerita yang mereka ini ternyata tak adalah masalah macam difikirkan oleh sebahagian orang. Sebenarnya masalah bunuh diri bukan masalah duit, bukan masalah itu ni, ia masalah jiwa. Jiwa kita yang lemah bila mana kita ada masalah. Sebab itu kita lihat poin yang Rasulullah SAW sebut. Nabi kata apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada satu benda yang paling bernilai, satu gumpal darah, segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Atau segumpal darah. Mudghah. Kalau dia elok, elok seluruh jasad. Kalau dia rosak, rosak seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah ia hati.
Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut pokok pangkal pada masalah yang berkait dengan kejiwaan, dan di sini kita nak suntik vaksin kita ialah jiwa. Doktor bila dia ada vaksin nak suntik kat mana tuan Syed? Dia suntik pada tempat yang paling cepat akan sampai pada sasaran dalam membentuk imun. Paling cepat. Maka kita bila nak selesaikan masalah, kita nak membina imun kita, immunity kita, kita nak suntik vaksin pada tempat yang menjadi masalah, hati. Sebab itu tekanan ni masalahnya hati, bukan masalah duit. Duit itu dia mendatang. Dia faktor mendatang, bukan faktor asasi. Kesihatan dia faktor mendatang, bukan faktor asasi. Ada orang kena kanser, dia tak tahan menghadapi kanser, dia bunuh diri. Ada orang masalah anak-anak, dia tak tahan, dia bunuh diri. Ada orang masalah tak ada duit, dia tak tahan, dia bunuh diri. Ada orang masalah suami nak kahwin lagi, dia tak tahan, dia bunuh diri. Ada orang suami, isteri dia lari dengan lelaki lain, dia pun bunuh diri. Ini yang saya cerita ni semua ada dalam paparan berita. Saya konsolusikan. Ada orang yang bunuh diri sebab dia tak boleh kahwin dengan pilihan hati dia, maka dia bunuh diri. Ada bunuh diri sebab tak lulus periksa. Sehingga pernah diceritakan seorang budak, dulu dia tak berjaya UPSR, dia takut ayah dia marah, dia bunuh diri dalam bilik air. Ya. Dan ada kisah yang bunuh diri kerana dia tak dapat kerjayanya. Di Jepun, bila mereka dilatih daripada kecil supaya berpunyai cita-cita. Dan bila mereka tak capai cita-cita tersebut, mereka bunuh diri. Dan di Jepun juga mereka ada satu tabiat, dia panggil apa ni, kaedah bunuh diri. Kalau dia dimalukan, akan bunuh diri sendiri. Macam Bushido ataupun ada adat dia, membunuh diri sendiri. Dianggap sebagai benda yang mulia. Jadi faktor bunuh diri ni tuan-tuan, sebahagian je tengok berkait dengan tak ada duit. Yang hari ni kita tengok, ni disebut oleh Megak Yusof, Ogi Gahara yang bunuh diri sendiri. Bagi mereka itu benda mulia. Hanya sebahagian je cuma kaitkan sebab masalah sehari hidup kau mereka bunuh diri. Sebenarnya bukan itu isu yang besar. Isu ni isu hati. Sebab itu isu hati ni dia ada 4 penyelesaian dia. Sebab hati ni dia ada 4 vaksin yang utama yang perlu kita tanamkan. Yang pertama ialah ibadat kita pada Allah. Ustaz, saya minta maaf sangat. Nyapuk sekejap je. Minta maaf Ustaz. Kita nak minta sahabat-sahabat kita tolong ambil nota ni. Saya tak biasa sangat menyapuk Ustaz Maisa bercakap ni, segar sangat. Tapi supaya sahabat-sahabat kita ambil betul-betul poin ni, ini 4 vaksin. 4 vaksin penting, tulislah nota ni. Saya pun tulis nota di sini ni. Minta maaf Ustaz, silakan Ustaz. Ada 4 vaksin penting. Baik, bila kita sebut 4 vaksin utama dalam membentengi jiwa kita, 4 dos. 4 suntikan. Kalau dapat Pfizer 2 dos kan, 2 dos. Siap 1 dos sebulan mungkin. Ataupun Sinovac. Ini 4 vaksin utama. Yang pertama vaksin ini ialah doa yang kita dah sebut tadi. Innama ashku bathi wa huzni ila doa. Doa itu vaksin utama. Yang saya sebut mukadimah, kita tak tahu nak ngadu kat siapa kalau ada masalah. Jawapannya doa. Bukan Facebook, bukan IG, bukan fulan bin fulan, doa. Sebab dia direct pada Allah. Yang kedua ialah zikrullah. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan surah Ar-Ra'd ayat 28 kata Allah, orang beriman tenangnya dengan mengingati Allah. Memang sebenarnya dengan mengingati Allah itulah tenang hati. Vaksin kita kedua, selalu berzikrullah. Duduk, berdiri, bangun, berjalan, nak tidur, nak apa, zikir. Istighfarnya, selawatnya semua. Tengah tidur, datang masalah fikir ni. Allah, esok nak bayar bil, esok nak bayar kereta, nak bayar rumah. Serabut. Kita fikir. Walau kita fikir tu pun tak boleh selesai masalah. Islam tak suruh kita fikir benda yang kita makin tertekan. Fikir benda yang kita boleh selesai masalah. Kalau fikir nak cara nak bayar bil, okey tak apa, ni, itu tak apa tuan saya. Jangan fikir dia jadi hang macam tu, tak boleh. Kita jangan berfikir sesuatu yang menduka citakan kita. Fikir untuk cari, untuk keluar masalah, itu digalakkan. Berfikir untuk tambahkan tekanan, darah naik, itu tak digalakkan. Kita tahu tuan saya dengan fikir ni pun tak selesai. Jadi daripada kita duduk
fikir masa tempat tidur, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Astaghfirullah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir sampai kita tertidur. Daripada sampai kita tertidur fikir masalah. Itu vaksin kita kedua. Vaksin kita yang ketiga ialah baca Quran. Qiraatul Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, ia bersifat syifa, rawatan dalam hati kita. Dan rahmat. Akan turun rahmat. Sepakat ulama, bila dibaca Quran turun rahmat. Maka rahmat tu turunlah pada kita, mencurah-curah mungkin dengan dapat ilham, dapat idea, dapat ketenangan, dapat kekuatan, dapat kesabaran, dapat petunjuk, dapat ilham dan perbagainya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Wahai manusia, telah datang peringatan dari Tuhanmu, Quran. Dan penawar apa yang mengganggu dada kamu, hati kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Ni masalah kat sini dah saya. Masalah bukan kat sini. Masalah kat sini under control. Dia bab sini habis. Kalau masalah kat sini tak apa. Sakit kepala okey. Jangan sampai ke hati. Bila hati habis. Tak ada seumpama kita kata tak ada harapan. Sebab itu kita vaksinnya di sini. Tahan. Biar dia serabut kat sini je tuan saya. Jangan sampai ke sini. Serabut kat sini, dia masih mampu menjadikan kita berfikir, dapat lagi kontrol diri. Dan yang keempat, vaksin yang keempat, ini yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita setiap hari. Segala ibadat. Sembahyang, puasa, haji, zakat. Yang Allah perintah yang wajib-wajib tu semua adalah vaksin. Dan bila mana kita buat benda-benda sunat, semua adalah suplemen kita. Jadi yang sunat-sunat kita buat, qabliyah, ba'diyah, sebelum kita solat zuhur, yang kita buat sunat Isnin, sunat Khamis, sebelum kita puasa Ramadan, yang kita buat sedekah sebelum kita keluarkan zakat fitrah atau zakat harta, yang kita buat umrah sebelum kita tunaikan haji, yang kita buat benda-benda sunat sebelum kita buat benda-benda wajib ataupun kita iringi benda wajib, maka ini semua akan membentuk kekuatan jiwa. Sebab itu kalau tuan saya perasan dan para penonton sekalian, setiap ibadat tu punya fungsi. Puasa untuk apa? Untuk mengekang hawa nafsu, untuk mendatangkan kembali selera makan, untuk membina kekuatan imun kita. Sebab sepakat para doktor, obat yang paling baik bukannya makan itu, makan ini, tapi puasa. Obat paling baik dalam rawatan. Sebab itu doktor sini pun suruh puasa. Pesakit ni puasa. Orang tuan saya bila dia mula hilang selera makan, sebenarnya dia telah membina imun dia, diri dia. Imun akhir dia akan kuat. Kan itu kita dah ajar. Berpuasa siang sampailah maghrib, baru kita makan. Lihat selera kita. Lihat kita punya rasa seronok makan. Selama ni semua benda makanan kita nak marah, akhirnya semuanya rasa seronok, rasa suka. Semuanya sedap belaka. Maka ini 4 imun yang utama kita. Baik, ini yang saya sebut secara dasar. Sebelum nanti kita sebut 6 kaedah bagaimana menyelesaikan setiap tekanan-tekanan dalam kehidupan kita yang disebut oleh para ulama. Tadi kita sebut 4 vaksin kita, iaitu doa, zikir, bacaan Quran dan ibadat. Jangan tinggal salah satu pun. Setiap hari biarlah tuan saya rutin kita begitu. Baca Quran ada, zikir ada, doanya ada, ibadatnya jangan ditinggal. InsyaAllah. Sebab kita dapati orang yang bunuh diri, benda ni dia kosong. Dia tak doa pada Allah, dia tak zikir, dia tidak melakukan ibadat dengan baik. Maka akhirnya dia kosong diri dia. Sebab tu bukan cerita tak ada duit. Kita jumpa ada orang tak ada duit, susah. Tapi dia kuat, dia tahan, dia mampu menghadapinya dengan baik. Dia bukan isu kita katakan sebab tak ada duit, terus bunuh diri. Kalau begitu saya rasa ramai satu dunia bunuh diri. Kat Afrika tak ada duit semua bunuh diri. Tapi ia tidak berlaku secara mutlak macam faktor yang disebut oleh kebanyakan manusia. Kerana stres ini, penyakit tekanan jiwa ni boleh berlaku pada orang kaya, boleh berlaku pada orang berada. Bahkan kadang-kadang lebih teruk. Sebab itu kebanyakan kadar bunuh diri ni berlaku pada negara maju. Jepun, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan. Yang Korea Utara ni tuan saya, dengan tekanan sistem komunis, kadar bunuh diri sikit berbanding di Korea Selatan. Masya Allah. Di Korea Utara memang orang kata pemimpin dia jahat. Sampai kalau pagi ada 2 pesakit COVID, petang dah habis, tak ada pesakit COVID, kena tembak dah.
Oh. Gambaran orang, betul tak betul wallahu alam, gambaran. Artinya dipikirkan bahawa pemimpin Korea Utara membunuh rakyat. Tetapi di Korea Selatan yang membunuh rakyat ialah penyakit stres itu. Sehingga Korea Selatan pernah menjuari carta kadar bunuh diri tertinggi, baik di Asia Tenggara ataupun di dunia. Artinya tinggi. Mereka tak boleh terima muka macam ni, mereka pun belah-belah. K-pop, ni K-pop ni ialah lambang kepada kelompok yang nak sempurna penampilan diri dan badan. Jadi mereka buat, semua orang, kebanyakan orang Korea, negara Korea antara negara yang paling banyak buat pembedahan plastik. Korea, Brazil, Thailand. Ini 3 negara utama dunia yang banyak buat pembedahan plastik. Berarti penduduk dia tak boleh terima muka dia tak lawa. Lalu di Korea, antara plastik surgery yang ternama di dunia di situ. Hidung, mata, ni dagu cing biar panjang sikit, pipi. Benda-benda semua mereka buat sehingga hampir kita boleh katakan daripada 100% rakyat Korea, hampir 70% terlibat dengan plastik surgery. Masya-Allah. Jadi nak cari muka asli macam tak jumpa. Yang K-pop ni pun bukan muka asli tau. Dah jadi muka macam sama belaka. Dia dah macam orang panggil apa dulu? Klon. Dia macam sama, macam muka ikan kembung belaka. Sama ikan kembung. Dia tak terbeza. Ikan selayang belaka. Macam kita tengok ikan selayang kat pasar tuan saya. Kan muka dia sama je ikan selayang. Ikan lain. Selayang, kita beli selayang sekilo. Kalau kecil, kalau besar sama. Dan itu yang nak dibuat oleh Korea. Dan di Thailand ada satu iklan klon. Untuk jadikan orang ni, dia punya bentuk badan sama, muka sama. Ini cerita dimulakan iklan kerana seorang perempuan gemuk, tak boleh terima gemuk dia, tak boleh terima tak ada kekasih, maka dia terfikir sehingga terjumpa elang untuk klon diri. Maka dia pun semua jadi muka sama belaka satu tempat. Ini benda-benda yang boleh menyebabkan tekanan. Yang saya katakan kadar bunuh diri di Korea Selatan jauh lebih banyak daripada kadar orang Korea Utara dibunuh oleh pemimpin dia. Allah. Insya-Allah. Seronok dengar perkongsian Ustaz dengan maklumat realiti hari ini. Dan ujungnya kita akan dapat lihat hebatnya Islam. Cara Islam itulah yang terbaik dan yang menenangkan. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, saya ambil nota tadi satu perkara menarik yang Al-Fadhil Ustaz Maiz sebut pada vaksin yang keempat, itulah dalam bab ibadat. Ustaz sebut tadi ibadat wajib adalah vaksin. Ibadat sunat adalah suplemen. Masya Allah. Yang wajib itu vaksin. Ibadat-ibadat sunat untuk top up itu adalah suplemen. Kita teringat lalu Ustaz. Saya vaksin, hamba tu saudak makan kau. jadi wajib sunat tu Ustaz. Masya-Allah. Ustaz, cumanya ni nak ambil kesempatan jugalah nak tanya Ustaz sendiri. Kadang-kadang saya tanya personal dengan Ustaz, tapi saya rasa soalan ni boleh juga tanya lalulah masa live ni untuk maklumat sahabat-sahabat sekalian. Ni sebab berkait dengan isu sikit lah Ustaz. Ada satu dalam bab vaksin yang ketiga tadi. Vaksin ketiga Ustaz sebut tentang Al-Quran. Okey. Ada satu kaedah orang duduk bawa sangat sekarang ni Ustaz. Wallahu alam katanya datang daripada sahabat kita dari Indonesia yang disebut kaedah Garputala. Ustaz pernah dengar tak? Hak dia main bila maknanya dia buka Quran, kena muka surat mana pun, tengok ayat hak atas nampak positif, okey proceed. Dia buka Quran tiba-tiba jadi ayat tu memberi isyarat apa yang seharusnya aku lakukan, teruskan ke ataupun tidak. Jadi ada yang dah mula diprogramkan, ada yang dah mula buat macam ni dan ada juga asatizah yang larang. Macam mana Ustaz kita nak yalah mungkin manfaat sahabat-sahabat menonton juga. Silakan Ustaz. Baik, mungkin perkara tersebut kita boleh buat satu tajuk khusus sebab dia benda besar sebenarnya. Dan antara pro dan kontra. Antara sebahagian ulama yang memang menganggap perkara ini tersasar dari Islam yang disebut sebagai at-tafa'ul bil Quran, iaitu mengambil jalan keberkatan melalui Quran dalam segala tindakan. Setengah menyamakan dia sebagai al-azlam, seperti cabut undi untuk menentukan nasib sebagaimana perbuatan jahiliah.
Bila mana mereka nak buat sesuatu, mereka ada 3 anak panah, satu kata buat, satu kata jangan buat, satu kata cuba sekali lagi. Jadi mereka buat goncang, tengok apa yang jatuh, okey buat, lalu mereka buat. Buatlah, okey tak buat, jangan buat. Base pada benda tu. Atau mereka menerbangkan burung merpati mereka sebelum mereka musafir. Kalau burung tu terbang ke kanan, maka itu benda yang baik. Tafaul dengan benda. Kalau keluar belah kiri, tak baik. Mereka tak akan musafir. Kalau nak juga mereka kena lepas ekor lagi. Sampailah ikut macam mereka nak ke kanan. Maka perkara seumpama ini sebenarnya satu sudut memang membahayakan akidah dan sebagainya. Contoh tuan saya, orang yang disebut sebagai apa ni, tala garpu ni kan. Tala Garpu tala. Garpu tala. Istilah Melayu atau istilah ni saya tak mulim sangat, tapi dalam bahasa Arab saya tahu, dan ini telah dibincangkan oleh ulama, dan saya pun ada orang tanya dan saya dah jawab antara pro dan kontra ulama. Bila seorang dia nak buat satu, dia pun buka ayat Quran, buka. Oh, tengok ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Oh, kena kahwin ni, kahwin 2, 3 atau 4. Oh, kena kahwin. Dia fikir nak kahwin tak nak kahwin, nak kahwin tak nak kahwin, pun buka ayat. Buka lah secara gambar macam tu. Tengok surah An-Nisa ayat yang kedua. Tu mata tu suruh kahwin tapi kena start 2 dulu, dia kata kena start 2 tu. Nanti seorang buka ayat nak buka, maka disebut famshu fi manakibiha wa kulu rizqi. Keluarlah, bergeraklah dia mau setiap ceruk bumi untuk cari rezeki. Ni kena keluar ni. Tadi duduk ceruk kat rumah kena keluar, jadi kita pun keluar. Setiap kali nak dia pun buka. Hari ni nak puasa tak nak puasa, buka. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib puasa, nak puasa lah. Contoh, nak puasa tak nak puasa, buka. Kulu washrabu, makan dan minum. Makan ni. Jadi benda macam tu menghilangkan logik akal. Bukan begitu cara. Sebab Islam mengajar kita istikharah bila nak buat satu perkara. Sebab Al-Quran ni bukan benda baru turun, sudah turun zaman Nabi SAW. Pasti Rasulullah dah alert benda ni. Kalau orang nak buat satu, Nabi kata, idza hamma ahadukum bi amrin, seorang bila nak buat sesuatu, faliyaqra rak'atain, salat 2 rakaat. Minta petunjuk. Pun begitu para ulama mengajar berapa cara, minta nasihat dulu, tanya pakar dulu, berdasarkan ilmu kita juga, kajian kita, survey dulu, kemudian istikharah, bukan sekali buat sehingga 7 kali. 7 kali buat istikharah. Kemudian buat keputusan, apa pun berlaku, baik. Buat iman macam kita nak atau macam kita tak nak, itu tak baik untuk kita. Maka mungkin kita, contoh, kita istikharah untuk kahwin. Dengan pilihan lelaki ni bagi perempuan ni baik tak baik. Lepas istikharah kita jawapannya sedap nak kahwin lah. Lepas bila kita kahwin, rupanya perempuan ni tak elok. Tak elok sehingga berakhir dengan penceraian. Walau kita kata kita peroleh perempuan ni istikharah. Ya, itu istikharah berkat. Berkat mana? Sebab bercerai. Tak, bercerai tu keberkatan sebab kamu belajar cara nak jadi suami yang matang, suami yang baik. Akhir itu juga mungkin sebab kamu jumpa isteri kamu kedua, sebab isteri kedua tu dia kawan pada isteri pertama ni. Yang ternyata lebih baik, lebih simpati pada kamu, itu cerita baik. Sebab itu bila ulama menafsirkan ayat al-khabithu lil khabisat, at-tayyibun lit tayyibat, orang lelaki baik untuk perempuan baik. Lalu mereka kata, kalau seorang lelaki baik, dia berkahwin dengan perempuan jahat, macam mana ayat ni nak realisasikan? Iaitu lelaki baik akan bentuk perempuan ni jadi baik. Akhir dia betul lah baik pada perempuan baik. Dia bentuk. Katakan kalau seorang tu dikahwinlah dengan penyanyi atau pelakon, tak elok nyanyi pelakon ni, dia tak pakai tudung. Tapi bila dia kahwin, baru bertunang perempuan ni dah pakai tudung. Perempuan ni dah tinggalkan dunia seni dia. Dah tinggalkan dunia gelap dia. Akhirnya terus dia jadi ibu yang baik. Akhirnya ramai kita jumpa penyanyi pelakon, bila dia kahwin jadi baik. Sebab dia memang milik untuk lelaki baik. Jadi bukan maksud dia baik, terus dapat orang baik. Mungkin dapat orang tak baik untuk dibaikkan. Atau mungkin dia akan melalui benda ni dan kalau orang tu tak baik, tak akan tahan dengan dia sehingga bercerai untuk dia dapat isteri yang baik. Masya Allah. Bukan direct begitu. Itu kita kena faham sunnatullahnya begitu. Oleh sebab itulah bila kita buat yang jenis macam ni, buka Quran untuk menentukan keputusan, maka ini bukan cara yang betul dalam Islam. Dan bukan cara yang kita katakan efisien dalam tindakan kita. Baik, kalau begitu begini tuan saya, kita pakat nak pimpin, nak pilih negara, nak pilih pemimpin negara. Apa kata kita pakat buka Quran je kita buat macam itu? Ataupun Allah ajar kita Quran ni untuk kita tadabbur. Beza tadabbur dengan apa yang dibuat tadi. Baik, kita rakyat Malaysia serentak
Tutup Quran, buka. Tengok, lantik siapa ketua ni? Tengok kena lantik toluk ketua, tak ada toluk. Bukan lantik sekarang, kena lantik toluk sebab ayat Quran keluar toluk dulu. Maka ini benda yang saya katakan tersasar jauh. Mungkin perkara itu berlaku secara kebetulan lalu orang pun tarwish masyhurkan seolah macam inilah penyelesaian. Kata kita tidak. Jadi saya katakan benda ni ada pro and con, tapi kita katakan yang membolehkan tadi saya rasa penuh dengan syarat tertentu. Tapi kebanyakan ulama tidak membolehkan. Ia perkara-perkara yang bukan boleh merosakkan akidah dan satu hal yang lain, boleh menyebabkan kedanggalan akal dalam berfikir, dalam bertindak, dan dia seperti menyerupai cabutan kita panggil azlam, cabut undi. Demikian. Orang kata ini Quran Ustaz. Ya. Ibn ahli sihir juga menggunakan Quran untuk sihir. Dengan ayat tertentu dengan cara yang salah. Bila Quran digunakan cara salah, ia juga digunakan oleh iblis. Dan digunakan oleh munafik dalam menggunakan Al-Quran dengan cara yang salah. Maka Al-Quran perlu digunakan dengan cara yang betul. Dia umpama kita sebut senjata, cara baik-baik. Kalau cara salah, maka dia akan menyebabkan kesan yang salah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Mungkin ada orang yang faham bahasa Arab, yang memahami ilmu tafsir, yang faham asbabun nuzul. Dia buka Quran, kena pada ayat yang dia faham, berkait dengan masalah diri dia. Ayat itu dengan tadabbur ayat tadi kan Ustaz, bukan mengambil isyarat daripada ayat. Ya. Macam kita lihat ada komen daripada Puan Zabrina, dia kata bukan sebegitu direct dia ajar bukan anggar putala atau Quranic vibration yang pernah saya juga dengar dan ikuti. Setiap ilmu memang saya dituntut setiap pendengar yang mengambil hikmah dan panduan tetap dalam Allah. Baik, sebenarnya memang kita untuk makluman Puan Zabrina, mungkin Puan Zabrina mendengar sebahagian daripada apa yang diceramahkan. Tapi kita melihat benda ni secara keseluruhan daripada peringkat A hingga Z. Macam mana benda ni berfungsi. Lebih kita katakan dalam bidang sufi, mereka namakan sebagai isyari. Isyari secara isyarat. Mereka melihat ini sebagai isyarat itu dan ini. Sehingga bila mereka melihat kedudukan manusia berdiri, rokok dan sujud, mereka kata ini isyarat kepada Adam. Kerana berdiri itu hamzah atas alif, dan rokok itu ialah huruf dal, dan sujud itu ialah mim, maka dia adalah Adam. Maka itulah manusia. Maka isyarat-isyarat ini memang berlangsung dalam ilmu. Dan saya membaca dan saya juga melihat kajian ulama tentang hal tersebut. Tetapi kita gini, bagi orang awam khususnya mereka cuma mendengar sebahagian daripada apa yang mereka tahu dan mereka tahu kami rasa okey, tak ada masalah. Kami pun buat. Tapi bagi yang menyampaikan, dia ada satu stages yang lain dia akan sampaikan. Dia akan pergi pada sampai apa yang dia kehendaki sebenarnya. Sebab itu kita melihat benda ni, pertama kita kata ini bukan satu ilmu teras dalam Islam. Kita mengaji lama, kita belajar lama, kita tahu ini bukanlah satu teras dalam Islam. Dan ini bukan satu penyelesaian dalam ilmu Islam, bukan penyelesaian. Dengan membuka ayat tertentu, merasakan getarannya, merasakan isyaratnya, merasakan signalnya, bukan begitu. Sebab tadabbur memerlukan kepada ilmu alat yang lengkap, bukannya wasangka dan zon. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wasangka sahaja, cuma memahami terjemahan saja, tidak memberi maksud pada yang dikehendaki dalam Quran. Maka ini termasuk dalam makna mafassal Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Menafsirkan Quran dengan akal, tempatnya dalam neraka. Al-Quran tidak ditafsirkan dengan cara vibration, dengan cara kita katakan ilham begitu. Dia ada prinsip ilmu. Paling kurang dia ada 16 disiplin ilmu yang perlu kepada setiap orang. Kerana itu Quran ini perlu dipelajari ilmunya. Kita belajar ulum Quran, kita belajar usul tafsir Quran untuk kita melengkapkan makna penafsiran Quran. Bahkan kami tak berani menafsirkan Quran, melainkan ilmu-ilmu ini kami lengkapi dahulu. Sehingga kita mengetahui setiap akwal pada mufassirin, akwal setiap pada muhaddisin, pada fuqaha. Jadi membiarkan orang awam judge pada satu ayat, signal, isyarat, sign kepada sesuatu, ini satu perkara yang membahayakan dia. Oleh sebab itu tiba dia fikir nak cerai tak nak cerai, dia pun buka Quran. At-talaqu marratan, cerai ni. Sebab 2 kali kena cerai ni. Dia faham secara literal. Isyari. Cara literal, cara harfi, cara isyari, ini semua cara-cara penafsiran yang ditolak. Khususnya bila berlaku pada orang awam.
Sebab itu saya rasa benda ni bukan kita nak bicarakan, kita nak bicara vaksin tentang tekanan. Benda ni mungkin kita bincangkan, kita kena bawa pencetus benda ni untuk kita dialog supaya ataupun diputuskan oleh Majlis Fatwa lah untuk menghilangkan keresahan pada ahli ni. Wallahualam. Minta maaf sangat Ustaz. Sikit je lagi. Ada orang kata, saya terbukti Ustaz, saya buat cara ni, rezeki saya bertambah. Saya terbukti. Adalah orang yang share begitu. Dan itu dijadikan hujah. Boleh ke jadi hujah? Bila kita sebut apa yang kita buat terbukti. Yang minta nombor ekor pun dia kata juga terbukti Ustaz, betul nombor ekor tu. Yang buat benda haram pun sama. Dia bukan isu terbukti atau tak terbukti. Dia isunya ialah betul atau salah. Kalau sebut terbukti tak terbukti, banyak mana ilmu sesat yang terbukti bermanfaat. Ustaz, saya sejak saya menipu orang kaya, Ustaz terbukti Ustaz kaya. Saya cakap betul tak kaya. Saya kata ini air masak, ambillah 10 jual RM2, tak laku. Saya kata ni air zam-zam, tu laku Ustaz RM20. Terbukti Ustaz. Jadi dia bukan isu terbukti, kerana sebahagian benda yang terbukti itu bersifat istidraj. Sebab itu asas kita dalam menilai sesuatu ialah pada ilmu dahulu. Tak ada apa. Ilmu dahulu. Kalau orang kata Ustaz terbukti saya bila jumpa Tok Bomo ni, amalkan ilmu ni Ustaz, bahagia rumah tangga saya. Ilmu apa? Ilmu penunduk Ustaz. Suami saya punya takut, dia tunduk. Walau ia syirik. Tak terbukti suami saya tunduk Ustaz, dia tak berani. Saya suruh apa baru dia buat. Kalau saya suruh makan, baru dia makan Ustaz. Kalau dia nak kencing Ustaz, kalau dia kata jangan kencing, dia tak kencing Ustaz. Saya suruh kencing, baru kencing. Juga terbukti. Maka tidak. Kita, Tuan Syed dan sidang penonton sekalian, asal ilmu biar betul dulu baru cerita terbukti. Sebab yang betul dia akan bertapak kukuh dan dia akan terbukti walau mengambil masa yang panjang. Yang batil akan hancur dan luruh walau nampak awalnya seperti dia timbul, akhirnya dia pasti akan tenggelam. Allahuakbar. Allahu Akbar. Minta maaf Ustaz, keluar tajuk tapi masih lagi takut orang tersilap ambil vaksin Ustaz. Takut tersilap ambil vaksin. Bahaya juga kesannya kepada kaifa nata'amul bil Quran, bagaimana kita nak bermuamalah dengan Quran. Kita faham dengan Quran ini kita nak jadikan vaksin kita yang sepatutnya cara yang betul membacanya, memahaminya, mentadabburnya. Sebab tu saya tanya, Ustaz ada sebut tadi ada 6 kaedah tentang how nak vaksin ini. Kita dah sampai ke penghujung masa kita. Sebab 6 kaedah tak sempat. Jadi boleh ke kita buat minggu depan Ustaz? Kita buat vaksin jiwa episod 2. Boleh Ustaz? Kita ambil satu, lepas tu kita buat episod kedua. Boleh ya? Satu. Supaya dah sebut, kita sebut satu. Sebagai iklan nama satu. Baik, bila kita melihat satu masalah. Ini 6 perkara macam mana kita nak selesaikan tekanan jiwa. Bila mana ada satu masalah yang menimpa kita. Kebanyakan kita melihat setiap masalah yang menimpa, dia terus melihat dengan negatif. Semua. Kita lihat setiap musibah menimpa kita Tuan Syed, kita mendahului penglihatan negatif kita. Sehingga tertutup benda yang positif dalam ujian tersebut. Kerana itu setiap masalah kita kena sebut an-nazratul ijabiyah lil mushkilah. Melihat satu masalah dengan pandangan positif. Itu pertama yang kita perlu jadikan sebagai dasar disiplin. Contoh, benda ni susah Tuan Syed. Susah tu kita tak suka. Susah lah. Tak, kita lihat saya positif. Dia memang susah tapi dia punya margin untung Masya Allah ganda. Dia memang susah tapi ini sekali meletup berjaya Masya Allah. Terus kita menjadi orang yang atas sekali. Dan kita melihat contoh sakit. Mula kita tengok sakit Tuan Syed, negatif lah. Sakit, tak boleh berjalan. Sakit, tak boleh bergerak ke sana sini. Kena garuk. Tak boleh jalan. Lihat positif. Inilah masa untuk aku duduk rumah bersama suami, bersama isteri, bersama anak-anak. Inilah waktu aku nak baca buku balik, nak refresh balik ilmu-ilmu yang aku tak. Lihat dengan positif. Rupa-rupanya yang positif tu, negatif ni Tuan Syed cuma pintu je. Tapi di dalamnya, segalanya ialah positif. Dia macam seolah-olah macam Dajjal. Dajjal ni dia buat masalah, dia tunjuk api, dalamnya syurga. Dalamnya macam kita tahu Dajjal nanti dia akan, kata Nabi SAW, dia akan bawa bersamanya roti, air dan bawa api. Yang disangkanya api itu adalah syurga.
Yang air tadi, makanan roti, itulah neraka. Jadi pertama Tuan Syed, bila saya ada masalah, Tuan Syed ada masalah, pertama kita lihat an-nazratul ijabiyah. Lihat angle positif di kat mana. Saya tanam pokok tak hidup-hidup Tuan Syed. Tak hidup pokok apa, tak hidup. Tanam musang king saya tanam, tupai king saya tanam, yang terbaru ni cengkerik king saya tanam. Dah tanam, kenapa tak menjadi? Yang negatifnya begitu, positifnya saya belajar banyak benda. Rupa-rupanya begini. Yang kalau ikutnya Tuan Syed, kalau saya buat macam ni, kalau saya tak nampak yang positif, saya cuma tak nak berlaku yang negatif ni, mungkin hidup sepohon pokok. Dek saya fikir positif, dia boleh hidup sampai 10 pokok, 10 batang pokok. Artinya, bila ada satu masalah, yang pertama kalau kita kena buat Tuan Syed persiapan, lihat masalah itu secara positif. Jadi macam mana kita nak lihat masalah itu secara positif? Macam mana? Dia tak boleh kita nak macam twist macam Facebook je. Kita ada 2 akaun Tuan Syed, twist je akaun kita. Jadi macam mana satu masalah negatif kita nak twist jadi positif. Ini kita bincang minggu depan dan 5 cara yang lain. Wallahu a'lam. Ya Allah. Dia semacam husnuzon billah juga nak untuk lahir, nak jadi positif. Itu hal lain lagi kita bincang dalam senarai 6. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyauq yani asyauq. Kita panggil cliffhanger. Tadi cliffhanger dulu untuk kita sambung minggu depan. Macam kita tengok drama lah. Kita tengok drama tengok sedap tu, mak dia keluar bersambung pula. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, sebab kita masa kita ada ustaz pun ada urusan lain, saya pun ada urusan lain. Insya-Allah moga-moga Allah Taala panjangkan umur kita, bagi kesihatan pada kita untuk kita sambung minggu depan 6 kaedah macam mana nak selesai masalah jiwa tadi. Yang ustaz dah sebut intro pertama, think positive. Kita lihat positif di sebalik apa yang sedang berlaku. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat tulis di ruangan komen, insya-Allah minggu depan vaksin jiwa episod 2. Kita ucap terima kasih sangat kepada dos yang kedua. Vaksin jiwa minggu depan, dos yang kedua. Oh ya, sungguh dah seminggu je. Hari ni dos pertama. Ustaz kata minggu depan dos kedua, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi terima kasih banyak pada Fadil Tokku Pasir Gudang. Terima kasih pada City Travel kerana terus menganjurkan majlis ilmu. Jadi kita insya-Allah kita jumpa minggu depan Ustaz. Sampai di sini dulu kita. Ustaz tunggu kejap seminit Ustaz Kejap je. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين